Salam sejahtera kepada semua. Baiklah, pada hari ini saya ingin menerangkan sebuah tajuk iaitu pembinaan negara bangsa mengikut perspektif di Malaysia. Baiklah, kita mulakan dengan konsep. Konsep negara bangsa ni kita dapat faham dengan iaitu masyarakat mendukung satu bangsa dan satu negara yang tegak di atas satu identiti iaitu negara Malaysia. Kita dapat lihat yang mana semua masyarakat mempunyai satu pemikiran, mempunyai persamaan dalam nilai sosio budaya, lambang-lambang serta sentiasa berpegang pada satu jiwa yang sayangkan negara Malaysia serta menjaga keharmonian di tahap yang paling tertinggi. Maksud sebuah negara. Okey. Negara adalah satu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang lain. Apa itu bangsa? Bangsa ni merujuk kepada satu komuniti orang ramai lah yang terbentuk dalam sejarah dan dipertahankan melalui perkongsian wilayah serta ekonomi bersama dan mempunyai unsur-unsur subjektif dengan merangkumi bahasa, budaya, sastra serta nama yang diorang kongsikan bersama. Itu yang kita dapat definisikan untuk bangsa. Baiklah, kita terus membincangkan tentang ciri-ciri negara bangsa. Pada asasnya ada 3 peringkat, iaitu yang pertamanya hidup mesti bersatu padu tanpa mempunyai sifat perkauman yang sempit, dan mereka masyarakat ni akan mendukung satu nilai kebangsaan yang tinggi. Sebagai contohnya negara Malaysia ni, kita akan membuat dasar pendidikan kebangsaan seperti adanya sekolah kebangsaan yang memperuntukkan semua kaum boleh menghantar anak mereka untuk bersekolah di sekolah kebangsaan. Dan seterusnya kita boleh tengok nilai kebudayaan kebangsaan yang mana kita memperagakan atau kita mengembangkan, menunjukkan kepada pelancong-pelancong asing ataupun kita menjaga sendiri khazanah negara kita yang mempunyai pelbagai budaya dan cara-cara bangsa itu sendiri. Yang kedua, sebilangan besar rakyat Malaysia mesti berpegang kepada ideologi politik yang sama iaitu demokrasi liberal. Perbezaan yang wujud hanya cara untuk mencapai matlamat dan tidak wujud kegawatan politik kerana matlamat politik yang sama iaitu demokrasi. Yang ketiga, kepercayaan dan keyakinan yang tinggi kepada sistem pemerintahan dan undang-undang negara. Rakyat patuh kepada undang-undang dan yakin bahawa undang-undang dan sistem pentadbiran yang diamalkan mampu memberi perlindungan dan keadilan kepada mereka. Asas kepada pembinaan negara bangsa di Malaysia bermula sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka, yang mana ia telah bermula sekitar awal abad ke-15 ni. Kesultanan Melayu Melaka pernah mencapai tahap peradaban dan kenegaraan yang tinggi sehingga menjadi empayar terkuat, pusat perdagangan yang penting, pusat kebudayaan dan pusat penyebaran agama Islam. Kesultanan Melayu Melaka banyak meninggalkan warisan dalam pelbagai aspek dan menjadi contoh kepada kerajaan-kerajaan Melayu selepasnya. Ciri-ciri negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka antaranya adalah wilayah pengaruh. Ia merupakan sebuah kawasan tempat tinggal rakyat dan merupakan sempadan yang diterima umum. Seterusnya, kedaulatan. Kedaulatan ini merupakan kekuasaan tertinggi terhadap rakyat sesebuah wilayah. Tidak boleh dihadkan bagi mana-mana pihak. Ianya merujuk kepada kekuasaan yang dimiliki oleh sesebuah negara atau pemerintah. Lambang-lambang merupakan simbol atau tanda yang menjadi identiti sesebuah negara. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan lambang penyatuan negara bangsa. Kebesaran Sultan dan Kesultanan Melayu juga dilambangkan dengan alat-alat seperti nobat, warna, bahasa, undang-undang, protokol dan adat istiadat istana. Rakyat. Seluruh penduduk bagi sesebuah wilayah itu dipanggil sebagai rakyat. Mereka terikat kepada undang-undang dan peraturan yang dikuatkuasakan dalam wilayah tersebut. Zaman Melaka, rakyat bertanggungjawab
ke atas raja yang memerintah. Undang-undang untuk mengawal masyarakat melalui peraturan yang telah diwartakan. Undang-undang dicipta untuk memelihara keamanan dan melindungi rakyat. Zaman Melaka terdapat dua sumber undang-undang bertulis dipengaruhi oleh hukum adat, tempatan dan agama Islam, iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Dan yang terakhir adalah kerajaan. Kerajaan ini merupakan badan yang diberi kuasa untuk mengurus tadbir, menjaga keamanan, mempertahankan kedaulatan negara dan jalingan hubungan diplomatik antara negara lain. Zaman Melaka, Raja dan Sultan merupakan pemerintah tertinggi yang dibantu oleh bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan laksamana. Itulah semua ke-6 ciri-ciri yang terdapat di dalam pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka pada satu ketika. Sekarang kita beralih pula kepada bagaimanakah negara Malaysia mencapai kemerdekaan, dan kita akan lihat perspektif pembinaan negara bangsa di Malaysia. Kemerdekaan Tanah Melayu pada tahun 1957 daripada Inggeris mengukuhkan lagi asas dan diikuti penubuhan Malaysia pada tahun 1963 sebagai tanda pembentukan negara bangsa di Malaysia yang berdaulat. Sebelum itu, di Malaysia, pembentukan negara dengan rakyat berbilang kaum hanya dimulakan pada tahun 1948 apabila Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan dan melonggarkan pemberian kerakyatan bersyarat kepada penduduk bukan Melayu. Pada waktu itu, Malaysia hanya mendapat sebuah negara daripada Inggeris sebagai simbol kemerdekaan. Malaysia diperintah oleh Parti Perikatan yang sah dan diiktiraf oleh Penubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Penduduk Malaysia masih belum diintegrasikan sebagai sebuah bangsa. Mereka masih dikenali mengikut kaum dalam segala bidang. Pada tahap pertama ini, interaksi dan perpaduan kaum berada pada tahap yang paling rendah. Pada tahap kedua, memperlihatkan berlakunya perhubungan awal yang longgar antara kaum. Mereka bercampur tetapi tidak bersatu, tinggal berdekatan tetapi terpisah, mengamalkan budaya, pekerjaan dan pendidikan yang berbeza. Pada tahap ini, interaksi antara mereka berada pada paras minimum. Pada tahap ketiga pula, perhubungan kaum menjadi agak rencam, pelbagai dan saling bergantung, yang akhirnya memerlukan kepada satu iklim kesepahaman yang harmoni bagi mendamai dan memenuhi kepentingan kaum supaya perpaduan dapat diwujudkan. Pada tahap ini, masyarakat telah diintegrasikan ke dalam satu bangsa yang bersatu dengan memiliki nilai-nilai yang sama dan membentuk sebuah negara bangsa Malaysia. Kesimpulannya, Malaysia sedang menuju ke arah sebuah negara maju dan terdedah kepada globalisasi. Pembinaan sebuah negara bangsa Malaysia yang bersatu padu diperlukan kerana Malaysia merupakan sebuah negara yang penduduknya terdiri daripada masyarakat majmuk. Sikap perkauman yang tebal bermakna Malaysia terdedah kepada konflik perkauman yang akan berlaku pada bila-bila masa sahaja. Maka dengan itu kita sebagai rakyat Malaysia perlulah mempunyai nilai kesedaran yang tinggi terhadap mencintai negara. Bila kita lihat negara bangsa yang dicipta dan dirangka dan disusun untuk menjadikan sebuah negara yang berdaulat mempunyai pelbagai halangan serta dugaan dalam mengharungi kita sebagai semua rakyat Malaysia. Jadi, sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah sayangi Malaysia. Malaysia di hati